Jadi nama panjang dia adalah Muhammad Yusuf Dahlan. Dia merupakan ahli politik Palestin daripada Parti Fatah yang agak kontroversi sebenarnya. Waktu dia remaja, dialah orang yang menubuhkan sayap belia, gerakan belia Fatah dekat Gaza ni. Figura yang hebat lah kan. Waktu belia dia dah tubuhkan. Jadi dia dah masuk politik dah bidang tu. Dia punya tujuan dia samalah, nak upholdkan Palestinian punya right dan sebagainya. Sepanjang tahun 81 sampai 86, 11 kali dia ditahan oleh orang Israel. Sampai dia masuk keluar penjara tu, sampai dia fasih bahasa Hebrew, bahasa orang Israel. Selain itu juga, dia adalah orang yang terlibat dalam rundingan perjanjian Oslo tahun 93, yang mana Yasser Arafat dengan PM Israel waktu tu berjaya menghasilkan satu Oslo Accord yang merupakan seperti macam solusi lah terhadap penjajahan Israel terhadap Palestin. Tetapi macam mana pun, Perdana Menteri Israel tu kan kena tembak, lepas tu ganti, lepas tu tak sambung dah benda tu, dia sembang je. So Palestin masih lagi tertindas. Dia adalah salah seorang yang mana orang yang berada dalam rundingan tu. Dan apabila Oslo Accord dibuat tahun 93 ni, yang menarik dia kan, dia dilantik sebagai macam ketua security lah, ketua keselamatan. Apa dia buat? Dia function dia macam polis lah. Dia kiranya dia antara orang yang berkuasa dekat Gaza ketika itu. Dan di bawah dia ada 20,000 orang polis, polis yang bertindak sebagai pegawai keselamatan. Disebabkan terlalu ramai yang bawah dia ada 20k orang. Dan apa yang dia buat? Kerja dia menangkap orang yang menentang pihak berkuasa Palestin dan juga menentang Israel juga. Dan dia pun dapat pelatihan ketenteraan daripada US dan juga Israel, dan ketenteraan dan persenjataan. Apa dia buat? Banyaknya dituduh ni untuk dia menyeksa tahanan-tahanan yang disyaki terlibat dengan gerakan Hamas. Dia memang tak suka Hamas. Kemudian tahun 97 ada satu tuduhan dibuat mengatakan bahawa dia ada menjaga satu terminal kargo namanya Karni, yang mana terminal ni macam barang-barang yang sampai ke Gaza ataupun barang-barang yang daripada Gaza nak keluar akan dekat kawasan tu. Jadi kat kawasan tu dia kena bayar cukai. Siapa-siapa yang masuk kawasan tu, barang-barang sampai semua kena ada cukai dan sebagainya. Dikatakan 40% daripada cukai tu dia rembat masuk dalam akaun dia. So bila jadi tuduhan macam tu, dia jadi macam agak kontroversi lah. Tetapi masih lagi berkuasa. Tahun 2002 dia letak jawatan. Lama lah dia pegang kiranya kan. Dikatakan dia nak dilantik sebagai menteri dalam negeri lah untuk Gaza tu. Tiba-tiba dia kena game. Dia tak dapat. Dia tak jadi menteri. Dia ditawarkan jawatan lain, tapi dia tolak. Dia tak berminat. Seterusnya, dia hubungan dia sebenarnya dengan Yasser Arafat, dia tak ngam. Walaupun mereka satu parti, tapi Yasser Arafat ni memang tak minat dia. Akhirnya setelah dia berusaha juga, dia dilantik sebagai menteri juga apabila Mahmud Abbas menaiki takhta presiden pada Palestin. Walaupun Yasser Arafat tak bersetuju dengan perkara tu. Satu benda yang menarik pasal si Muhammad Dahlan ni, dia sebenarnya satu universiti ataupun ada yang kata sampai satu kelas dengan Muhammad bin Daif, yang mana figura prominent daripada Hamas tu. So waktu intifada berlaku tahun 2002-2001 macam tu, Muhammad Dahlan ni sebenarnya dia diminta untuk memujuk Daif untuk menghentikan serangan terhadap Israel, sebab mereka ni pernah berkawan dekat universiti. Tahun 2006 dia dilantik menjadi ahli parlimen lah, mewakili tempat lahir dia, Khan Yunis tu. Tapi macam mana pun dekat Gaza tu, pilihan raya ketika itu dikuasai oleh Hamas. Hamas menang majoriti. Dan sebabkan ini juga berlakunya perang antara Hamas dengan Fatah tahun lebih kurang setahun 2 tahun waktu tu. Hamas menuduh Muhammad Dahlan merupakan dalang daripada peristiwa percubaan membunuh Ismail Haniyeh. Dan satu benda yang menarik tentang Muhammad Dahlan ni, tahun 2011 Muhammad Dahlan dituduh menjadi dalang kepada kematian Yasser Arafat, yang mana Yasser Arafat ni dikatakan mati disebabkan racun. Bila dia macam tu, rumah beliau diserbu oleh Hamas, pegawai pengiring dia ditangkap dan beliau berjaya lari keluar ke UAE menjadi buangan, dan rumah beliau terus dirobohkan. Tahun 2016 ada satu benda yang menarik. Berlaku cubaan merampas kuasa di Turki, mana Erdogan nak kena jatuh kan. Dikatakan bahawa Muhammad Dahlan ni salah satu dalang yang nak menjatuhkan Erdogan. Sampaikan Turki mengeluarkan ganjaran 700,000 USD untuk siapa-siapa yang berjaya menangkap Muhammad Dahlan. Tetapi mereka tak dapatlah tangkap sebab Muhammad Dahlan ni dia dapat perlindungan dekat UAE. Dia rapat dengan Putera Mahkota UAE tahun 2014. Putera Mahkota Muhammad bin Zayed. Muhammad bin Zayed tu jadi orang nombor 1 dekat UAE sekarang ni. Jadi memang sangat kontroversi, dan salah satu kontroversi yang dikatakan sebenarnya banyak orang Palestin mengatakan Muhammad Dahlan ni sebenarnya adalah ejen kepada Israel, dan semua orang tahu. Apabila penjajahan yang berlaku sekarang ni, perang yang berlaku sekarang ni, ada hura-hura daripada barat mengatakan bahawa
bahawa mungkin Muhammad Dahlan ni akan menjadi pemimpin yang akan memerintah Palestin selepas perang. Tapi saya tak pasti, mungkin Hamas takkan bagilah kan, sebab macam-macam dia buat dekat Hamas. Kemudian ini pula sebenarnya dia adalah orang belakang dalam perjanjian Abraham Accord. Abraham Accord ni adalah satu perjanjian normalisasi oleh UAE, Bahrain bersama dengan Israel, yang mana orang tengah dia Donald Trump, dan masa tu dia pegang US. Jadi ada juga orang-orang mengatakan masa tahun 2021 Palestin nak buat pilihan raya, dia adalah calon untuk menggantikan Mahmud Abbas, tetapi Mahmud Abbas pula menangguhkan pilihan raya tersebut dan sehingga hari ini tak ada pilihan raya.